Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi live hari ini adalah bagi membincangkan isu anti lompat parti, ya, berdasarkan pertanyaan beberapa pihak dan berdasarkan pemahaman saya, apakah masalah-masalah kemungkinan-kemungkinan yang berkaitan dengan anti lompat parti. Okey. Jadi dah lama orang minta saya untuk ulas benda ni. Jadi saya pun tidak ingin ulas begitu sahaja tanpa mendapatkan pendapat pihak-pihak berkaitan, kerana isu ni ada pelbagai perspektif, ada pelbagai tafsiran. Jadi saya telah mengambil masa untuk menelitinya dan saya rasa saya masih belum menjadi saya bukannya pakar dalam bahagian ini, tetapi berdasarkan pemahaman saya ada perkara-perkara tertentu yang saya lihat yang menimbulkan keraguan, kemusykilan, tanda tanya, ya. Jadi itu yang saya nak bincangkan. Jadi seperti yang kita tahu, pada 24 Mac lepas, tak silap saya 24 Mac lah, sepatutnya RUU anti lompat parti dibentangkan dalam satu sidang khas, ya, itu yang saya faham. Okey. Kemudian pembentangan itu ditunda dan ini telah menimbulkan kemarahan, kononnya lah kemarahan pihak Pakatan Harapan, dan yang saya dapati menarik, ya, ialah kemarahan kononnya UMNO dan kluster mahkamah, ya. Kita akan sampai ke situ bila dalam sedikit masa lagi. Jadi kemudian ianya dipinda ke esok. Jadi esok sepatutnya ada satu sidang khas parlimen untuk membincangkan RUU anti lompat parti. Okey. Kemudian beberapa hari lepas kita didendangkan dengan berita bahawa ada ditunda lagi pembentangan RUU anti lompat parti. Jadi maknanya esok tidak akan dibentangkan RUU anti lompat parti. Ditunda ke satu tarikh yang belum ditetapkan, dan sebaliknya esok akan dibincangkan atau dibentangkan apa orang kata cadangan bagi pindaan perlembagaan persekutuan supaya membolehkan melancarkan pembentangan dan kelulusan RUU anti lompat parti. Ya, so esok adalah berkenaan dengan perlembagaan persekutuan. Okey, pindaan perlembagaan persekutuan. RUU anti lompat parti adalah satu akta baru, undang-undang baru yang hendak digubal. Tetapi semua undang-undang tertakluk kepada perlembagaan persekutuan yang menjadi undang-undang utama tertinggi di negara ini. Jadi mana-mana akta atau RUU atau undang-undang yang digubal perlu mematuhi tidak bercanggah dengan perlembagaan persekutuan, ya. Jadi ada kes-kes tertentu yang berlaku sebelum ini yang telah menyebabkan satu-satu undang-undang tidak diguna pakai kerana ianya bercanggah dengan perlembagaan persekutuan, melibatkan isu-isu inilah lompat parti dan sebagainya. Jadi untuk mengelakkan perkara ni daripada berlaku, maka dicadangkan bahawa dipinda perlembagaan persekutuan supaya esok jika akta anti lompat parti ini telah berkuat kuasa dan menjadi undang-undang, dan kemudian ada satu ahli parlimen contohnya yang lompat parti, kemudian keahlian dia dalam Dewan Rakyat terlucut, ya, maka ianya tidak menjadi masalah dari sudut perlembagaan, ya. Tindakan melucut keahliannya dalam Dewan Rakyat itu tidak menjadi masalah kerana bahagian yang berkaitan dalam perlembagaan persekutuan sudah dipinda, menjadikan akta itu sah. Kerana sebelum ni ada masalah.
Pada 1992, Mahkamah Agung memutuskan Undang-Undang Anti Lompat Parti yang ada dalam Perlembagaan Negeri Kelantan tidak sah kerana bertentangan Perlembagaan Persekutuan, khususnya perkara 10-1C yang berkaitan dengan kebebasan berpersatuan. Jadi Kelantan ada meluluskan Undang-Undang Anti Lompat Parti dia sendiri. Tetapi dalam satu kes pada tahun 1992, dua ahli adun Kelantan daripada Semangat 46 melompat ke Barisan Nasional. Okey, jadi ini telah menjadi satu isu kerana Mahkamah Agung telah memutuskan bahawa Undang-Undang Anti Lompat Parti yang ada dalam Perlembagaan Negeri Kelantan sebagai tidak sah kerana ia bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan, khususnya perkara 10-1-C. Jadi walaupun ada Undang-Undang Anti Lompat Parti itu, tetapi ianya akhirnya tidak mampu diguna pakai dalam kes adun yang daripada Semangat 46 yang lompat masuk ke dalam Barisan Nasional disebabkan bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. So itu menjurus kepada keputusan kerajaan untuk mengadakan satu sidang khas esok yang sepatutnya membincangkan RUU Anti Lompat Parti supaya boleh diwujudkan Undang-Undang Anti Lompat Parti. Tetapi diputuskan bahawa sebelum melakukan itu perlu ada pindaan perlembagaan, khususnya dalam perkara 10 yang melibatkan kebebasan bersatuan, supaya selepas pindaan itu dibuat, maka kemudian jika Undang-Undang Anti Lompat Parti diluluskan dan seterusnya ada kes di mana ahli parlimen lompat parti dan keahlian dia dalam Dewan Rakyat dilucutkan, ianya menjadi sah dari sudut perlembagaan. Okey, so itu adalah asas kepada apa yang sedang berlaku. Tetapi ini telah menimbulkan kemarahan kerana salah satu daripada syarat yang telah ditetapkan di dalam Memorandum Persefahaman MOU antara Pakatan Harapan dengan kerajaan adalah berhubung perlunya dibentangkan RUU Anti Lompat Parti dengan segera, dan sepatutnya ia dilakukan esok, hari Isnin. Tetapi nampaknya syarat ini telah tidak dipenuhi. Sebenarnya Undang-Undang Anti Lompat Parti ini boleh dibentangkan dulu, kemudian boleh bincang pindaan Perlembagaan Persekutuan. Jadi ini telah menimbulkan kemarahan, dan kemudian timbul maklumat daripada sumber yang menyatakan sebenarnya telah berlaku ketidaksefahaman antara menteri-menteri Kabinet Persekutuan. Jadi di dalam Kabinet Ismail Sabri sendiri tidak ada kesefahaman berhubung definisi-definisi yang ada di dalam RUU Anti Lompat Parti menyebabkan mereka tidak ingin membentangkannya lagi dan ingin memperhalusinya lagi. Ya, jadi ini telah menimbulkan tanda tanya. Apakah begitu sukar dalam masa yang lama untuk mencapai satu kata putus dalam satu kabinet kecil, bukan kecil mana pun, Kabinet Ismail Sabri, berhubung klausa-klausa definisi-definisi dalam RUU Anti Lompat Parti untuk dibentangkan di Dewan Rakyat. Okay, so itu masalahnya, dan ini telah memarahkan Pakatan Harapan. Jadi jika kegagalan ini berterusan, sepatutnya Pakatan Harapan mengambil satu pendirian tetap menurut MOU itu, di mana Pakatan Harapan perlu membincangkan ke arah membatalkan MOU kerana syarat yang ditetapkan tidak dipatuhi. Jadi Pakatan Harapan perlu sebenarnya memberi tarikh muktamad kata putus. Jika RUU Anti Lompat Parti tidak dibentangkan sebelum tarikh ini, maka MOU akan ditarik balik atau dibatalkan atau tidak terpakai. Tetapi nampaknya Pak PH setakat bersuara tetapi tidak mempunyai pendirian tegas. So kita lihat semuanya ingin, sebenarnya semua ingin meluluskan RUU Anti Lompat Parti, iaitu PH dan kluster mahkamah. Jadi agak pelik ya, sikap yang begitu baik hati kluster mahkamah dalam bercerita berkenaan dengan RUU Anti Lompat Parti, kononnya demi rakyat, ya. Sedangkan sebelum ini pentadbiran yang juga melibatkan kluster mahkamah, termasuk pentadbiran Najib,
banyak mendapat manfaat daripada lompat parti, pihak yang lompat daripada parti lain masuk ke Barisan Nasional. Ya. So pelik, ya, pelik. Tiba-tiba bila bercerita berkenaan dengan rakyat, ini demi rakyat, kerana rakyat dah tak percaya dan sebagainya. Betul, rakyat tak percaya sebab selepas apa yang berlaku pada PRU14. Jadi kita nak anti lompat parti ni. Okey, sekarang ni timbul satu persoalan. Adakah muslihat di sebalik cadangan pindaan perlembagaan yang akan dibentangkan esok, dan seterusnya cadangan undang-undang anti lompat parti ini, adakah muslihat di sebalik semua ni yang boleh membantu kluster mahkamah mencetuskan pilihan raya umum awal? Ini sudah menjadi tanda tanya. Baik, saya beri sebabnya. Jadi saya bacakan kepada anda anti lompat parti ni. Saya bacakan kepada anda apakah sebenarnya skop, ya, anti lompat parti ni dari sudut definisi. Jadi ada orang tanya, apakah sebenarnya, ya, jika undang-undang anti lompat parti ini diluluskan, apakah maksud anti lompat? Jadi perkara ni telah setakat ini sudah ada definisi-definisi tertentu yang kini menjadi pertikaiannya dalam kabinet, tetapi setakat ini ada definisi tertentu, iaitu ahli parlimen dikira lompat parti apabila MP tersebut memenangi pilihan raya, kemudian mengumumkan keluar parti dengan menyatakan menjadi ahli bebas atau masuk parti lain. Jadi anda menang pilihan raya dan menjadi MP atas tiket contohnya UMNO. Kemudian lepas pilihan raya, pada bila-bila masa sebelum pilihan raya yang seterusnya, anda keluar UMNO, kemudian sama ada anda umum diri anda bebas ataupun anda masuk parti lain, contohnya masuk Bersatu ke, masuk PKR ke, itu dikira lompat parti. Okey. Jadi anda keluar parti jadi bebas pun dikira lompat parti. Kat situ saya tak berapa setuju. Tapi anda keluar parti lompat jadi bebas pun dikira lompat parti. Kedua, MP yang menang kerusi tetapi dipecat oleh parti juga dikira sebagai lompat parti. Ini adalah perkara yang pelik. Okey, tapi saya akan sampai ke situ. Ketiga, MP yang menang kerusi yang ditandingi namun mengumumkan menyertai mana-mana parti politik selepas menang. So itu saya setuju, lompat parti. Okey, mengapa definisi kedua saya tak setuju? Sebabnya di dalam parti, apabila presiden parti atau lembaga disiplin parti memecat mana-mana ahli, sebenarnya perkara itu tak boleh dicabar dalam mahkamah. Kalau dicabar pun ianya menjadi akademik atau tidak akan diterima, kes tidak akan berjaya menjadi kes, ya, kerana itu dikira urusan parti. So memang dalam parti boleh berlaku ketidakadilan. Contohnya ahli parti dia lantang mengkritik kepimpinan, ataupun dia menyuarakan sesuatu yang tidak dipersetujui oleh kepimpinan dan kepimpinan merasakan dia ini adalah satu ancaman atas sebab-sebab pihak tertentu dalam parti ingin mengukuhkan kedudukan mereka dan mereka takut bahawa orang ni akan naik dan jadi ancaman. Contohnya dia dipecat dengan alasan-alasan tertentu. Benda ni tak boleh dicabar. Jadi memang boleh berlaku ketidakadilan dalam parti yang tidak boleh dicabar oleh mana-mana pihak di luar parti termasuk mahkamah. Okey. Jadi bayangkan jika parti memecat seseorang ahli parlimen atau MP atas sebab yang tidak munasabah. Memang parti akan beri alasan-alasan yang dilihat munasabah, tetapi mungkin ada sebab tersirat. Maka jika keahlian MP tersebut dalam parti sudah terlucut, sekarang ni dia dikira lompat parti. Itu saya amat tidak setuju dan saya tidak faham mengapa
klausa definisi ini dicadangkan, maka pendapat saya pihak yang mencadangkan definisi ini berniat tidak baik. Ya. Seseorang ahli parlimen, seseorang pemimpin parti yang berfikiran waras tidak akan mencadangkan definisi ini. Kerana sekarang presiden parti, contohnya dalam UMNO, kita tahu kluster mahkamah khususnya Zahid dan geng, mereka menguasai lembaga disiplin. Jadi mereka bukan hanya menerajui parti, mereka juga menguasai perkara-perkara berkaitan dengan disiplin parti. Jadi jika ada pihak yang menentang kluster mahkamah, mereka boleh dipecat sebagai MP. Tapi menurut definisi ini, jika mereka dipecat sebagai ahli parti, mereka juga terlucut jawatan sebagai MP. Ini pelik. Bagaimana benda ni boleh dicadangkan, dan bagaimana Najib boleh berkata RUU ini adalah demi rakyat untuk meningkatkan keyakinan rakyat, sedangkan perkara ni tidak meningkatkan keyakinan rakyat, malah menimbulkan tanda soal di kalangan rakyat. Apakah ada usaha parti-parti politik yang kini akan menjadi terlalu kuasa untuk menentukan MP mana yang siapa yang boleh jadi MP? Kerana ini boleh disalahguna oleh presiden parti untuk manipulasi, ya, siapa yang boleh jadi MP. Kalau sekarang presiden parti tidak ada kuasa siapa boleh jadi MP atau tidak, sebab MP ditentukan menerusi proses pilihan raya. Tetapi dengan definisi ini, dan andai kata RUU anti lompat parti dengan definisi ini menjadi undang-undang, esok dia ketua parti tak nak anda jadi MP, senang je, dia mulakan dengan pecat anda dari parti. Dia pecat anda dari parti, secara tidak langsung dia berjaya untuk melucutkan jawatan anda sebagai MP. Kemudian dalam menerusi proses pilihan raya, mereka cuba jadikan orang lain MP. Jadi secara tidak langsung ketua parti ada kuasa luar biasa untuk menentukan komposisi ahli-ahli Dewan Rakyat. Jadi ini pelik macam mana ianya boleh dicadangkan. So di sini timbul syak ada muslihat. Okey, satu. Kemudian so anda faham ya di mana timbul syaknya. Tak masuk akal definisi ni. Kemudian mereka hendak mencadangkan pindaan perlembagaan perkara 10 supaya perkara 10 yang memberi kebebasan berpersatuan ada dimasukkan klausa atau bahagian yang menyatakan dalam situasi tertentu perlu rujuk kepada undang-undang anti lompat parti yang boleh diguna pakai. Jadi menerusi perkara 10 perlu ada tambah perkara subsection dia supaya membolehkan undang-undang anti lompat parti digunakan bagi sebab kalau ikut kebebasan berpersatuan memang tidak bolehlah lucut daripada Dewan Rakyat. Tetapi masalahnya kalau kita lihat apa yang telah dicadangkan ya untuk pindaan perkara 10 ni agak pelik. Kerana kalau kita setakat nak pindah perkara 10 untuk membolehkan undang-undang anti lompat parti ni digunakan bagi memecat ahli parlimen dan sebagainya, okey. Tetapi pindaan itu memberi kuasa terlalu luas kepada kerajaan untuk menentukan keahlian parti untuk ahli parlimen. Pindaan perkara 10 tidak khusus kepada isu lompat parti. Pindaan perkara 10 akan memberikan cek kosong kepada mana-mana kerajaan yang akan datang untuk mengawal penyertaan ahli parlimen dalam parti politik. Jadi kalau kita baca definisi ya yang saya sebut tadi ya, definisi yang saya sebut tadi yang mencurigakan, iaitu jika seseorang dipecat daripada parti, dia boleh hilang ya, kelayakan dia sebagai MP. Kemudian selepas pindah bahagian perkara 10 Perlembagaan Persekutuan, perkara 10 membenarkan hak dia untuk berpersatuan disekat dalam berdasarkan dengan definisi tersebut, maka dari sudut perlembagaan parti telah mendapat kuasa luar biasa
untuk secara tidak langsung menentukan siapa yang jadi ahli Dewan Rakyat. Apakah ini kluster mahkamah menyokong anti lompat parti ini supaya sebagai langkah terdesak untuk mencetuskan PRU 15 mengejut? Cuba bayangkan, kalau esok atau lusa atau dalam masa terdekat perkara 10 Perlembagaan Persekutuan berjaya dipinda tapi perlu sokongan 2/3. Kalau nak pinda Perlembagaan Persekutuan perlu sokongan 2/3 ahli Dewan Rakyat. Katakan berjaya dipinda. Kemudian sejurus selepas itu dibuat sidang khas Parlimen lagi satu dan dibentangkan RUU anti lompat parti dengan definisi anti lompat yang mencurigakan, di mana ada satu daripada 3 definisi itu yang mencurigakan, yang mendakwa ahli parlimen atau MP yang dipecat oleh parti dikira sebagai lompat parti. Maknanya dia boleh dilucutkan keahlian dalam Dewan Rakyat. Dan katakan undang-undang anti lompat parti juga dalam masa terdekat diluluskan. Jadi katakan semua ni berjaya diluluskan dalam tempoh 2-3 minggu atau 2 minggu lah, atau sebelum berakhirnya bulan Ramadan. Kemudian sebaik selepas itu Ismail Sabri kini memang ditekan untuk bubar parlimen. Memang ditekan oleh kluster mahkamah. Kalau bulan Ramadan pun Ramadan lah, tapi Jumpa Agung minta bubar. Tetapi nampaknya Ismail Sabri tidak memihak kepada kluster mahkamah untuk bubar parlimen. Jadi andai kata RUU anti lompat parti ini diluluskan dan perkara 10 Perlembagaan Persekutuan dipinda, jadi apakah UMNO atau Zahid dan sebagainya bertindak memecat beberapa individu daripada UMNO termasuk Ismail Sabri? Dan apakah pemecatan ini akan menyebabkan Ismail Sabri dan sebilangan MP secara automatik hilang keahlian atau kelayakan di Dewan Rakyat? Dan dengan itu bukan hanya kita berkurang, jumlah MP akan berkurang, ya, yang memerlukan pilihan raya kecil, tetapi Perdana Menteri sendiri sudah tidak lagi Perdana Menteri, dan pihak yang melucutkan jawatan Perdana Menteri bukannya yang di-Pertuan Agong tetapi pemimpin parti. Maka pemimpin parti secara tidak langsung mendahului yang di-Pertuan Agong dan memecat Perdana Menteri secara tidak langsung dengan menyebabkan keahlian Perdana Menteri dalam Dewan Rakyat terlucut. Apakah ini muslihat sebenar kluster mahkamah? Mungkin kita perlu pendapat pakar perlembagaan. Saya bukan pakar perlembagaan. Mungkin kita perlu pandangan mereka. Tetapi apakah ini langkah terdesak kluster mahkamah? Pelik ya, kluster mahkamah menyokong RUU ni, sedangkan orang yang menyokong ni telah mendapat manfaat daripada aksi-aksi lompat parti sebelum ni, masa Najib jadi Perdana Menteri. Dan amat pelik lagi bahawa orang-orang ini yang berfikiran, jika benar berfikiran waras, boleh membenarkan definisi lompat parti merangkumi tindakan seseorang hilang keahlian dalam Dewan Rakyat disebabkan dipecat oleh parti. Itu bagi saya bukan lompat parti, tetapi mereka mencadangkan atau bersetuju dengan definisi tersebut. Jadi apakah ini sebenarnya muslihat? Sebab sebelum ni, tanpa RUU anti lompat parti, jika Ismail Sabri dipecat dari UMNO tidak jadi hal, kerana kedudukan seseorang sebagai Perdana Menteri bukannya tertakluk kepada keahlian dalam parti. Jadi kalau UMNO pecat Ismail Sabri, pecatlah. Ismail Sabri masih ahli Dewan Rakyat, dan selagi dia dapat sokongan majoriti ahli-ahli parlimen, dia tetap Perdana Menteri. Dan walaupun
UMNO kluster mahkamah tarik sokongan, boleh jadi situasi di mana yang di-Pertuan Agong tidak ingin melayan rombongan-rombongan ahli parlimen yang ingin membuktikan kepada yang di-Pertuan Agong bahawa Ismail Sabri sudah hilang majoriti. Mungkin sebab akhirnya yang di-Pertuan Agong boleh juga menetapkan bahawa jika benar Ismail Sabri telah hilang majoriti, ianya perlu diputuskan menerusi proses parlimen, di mana perlu ada usul percaya atau tidak percaya. Ya. Jadi akhirnya jika benar kluster mahkamah menarik sokongan terhadap Ismail Sabri, contohnya malah bukan hanya kluster mahkamah, contohnya 20 MP UMNO tarik sokongan, memang Ismail Sabri lambat laun akan tumbang. Tetapi yang di-Pertuan Agong boleh putuskan bahawa ini perlu ditetapkan dalam parlimen. Ya. Kemudian perlu ada penetapan bagi satu sidang khas untuk menentukan majoriti Ismail Sabri. Jadi kemudian perkara ni sebenarnya boleh dilengahkan, ya, boleh dilengahkan oleh pihak kerajaan. Jadi banyak risiko yang ada pada kluster mahkamah, dan kluster mahkamah pun sekarang nak dapat sejumlah ahli parlimen besar untuk tarik sokongan terhadap Ismail Sabri tak mampu. Tapi kalau setakat 7-8 tu mereka memang boleh. Jadi contohnya mereka dapat 7-8 ahli parlimen untuk tarik sokongan terhadap Ismail Sabri. Okey. Kemudian yang di-Pertuan Agong mungkin tidak ingin layan. Ahli parlimen nak jumpa, nak tunjuk bukti akuan bersumpah. Kita tak, sebab Perlembagaan Persekutuan tak cerita akuan bersumpah. Okey, yang di-Pertuan Agong boleh juga putuskan. Ini semua perlu ditentukan menerusi proses parlimen. Jadi semua ni akan makan masa sebab kerajaan boleh lengahkan sesi parlimen dan kemudian boleh halang usul percaya tidak percaya dan sebagainya. Jadi banyak masalah, mungkin benda ni boleh berlarutan beberapa bulan dan kluster mahkamah tidak ada masa. Tetapi sekarang dengan RUU anti lompat parti, dengan undang-undang anti lompat parti ni, andai kata Ismail Sabri dipecat dan undang-undang anti lompat parti sudah berkuat kuasa dan perlembagaan sudah dipinda, apa yang boleh terjadi? Apa yang boleh terjadi adalah apabila Ismail Sabri dipecat dari UMNO, dia boleh hilang keahlian dia dalam Dewan Rakyat dan secara tidak langsung hilang kedudukan dia sebagai Perdana Menteri. Maknanya ketua parti secara tidak langsung sudah atasi yang di-Pertuan Agong dan memecat Perdana Menteri. So fikirkanlah adakah ini muslihat kluster mahkamah? Jadi itu sahaja yang saya nak sampaikan kepada anda. Malah saya tidak terkejut kluster mahkamah ingin memecat beberapa ahli parlimen, ya, untuk memberi laluan kepada PRU, kerana bukan hanya Perdana Menteri tidak ada, tetapi beberapa kerusi parlimen sudah kosong, menyebabkan jika ada pun proses pemilihan Perdana Menteri baru, yang di-Pertuan Agong akan fikir benda ni boleh berulang sekali lagi. Jadi lebih baik ada pilihan raya, kerana bukan hanya benda ni boleh berulang sekali lagi, sekarang beberapa kerusi parlimen kosong, kemudian akan ada pilihan raya kecil dan semua ni menjadi masalah. Jadi lebih baik adakan PRU. Adakah sebab itu Najib tiba-tiba memikirkan rakyat nak sokong RUU anti lompat parti? Saya rasa tidak. Saya rasa ini semua adalah muslihat untuk mencetus PRU 15. Jadi saya tidak ingin mengambil soalan dan nak buka puasa ni. Jadi sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.